Okey, cuba faham ayat ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu. Tak, ilmu apa? Kalau belajar bahasa Arab, fi'il amar, perintah. Wajib kamu tahu. Wajib kamu faham. Kalau kamu tak faham, berdosa. Jadi wajib ni banyak dalam agama. Wajib solat, wajib puasa, dan juga wajib tahu ni. Apa kita wajib tahu? Annamal hayatud dunya. Kehidupan dunia hanyalah la'ibun wa lahwun. La'ibun apa dia? Permainan. Lahwun? Apa dia? Lahwun ni melalaikan. Kalau la'ibun, sia-sia. Ataupun permainan yang tak ada faedah. Main catur, kan? Main game. Main game ada faedah tak? Tak ada. Dan kalau lahwa ni, sampai tak apa dah? Sampai melalaikan kita daripada kewajipan agama. Okay, kalau main contoh, dia main game, laibun. Lepas tu masuk solat, dia main lagi, lahwun. Tua. Dia faham? Dia main game. Masuk waktu solat, dia berhenti di solat. Dia laibun saja, lahwun tak ada. Lahwun ni sampai melalaikan kita daripada tugas utama. Dia permainan je, tapi dia tak melalaikan. Mana boleh lagi ustaz main? Ada faedah tak? Tak ada faedah, jangan buat. Allah bersumpah dengan masa kau, Balas. demi masa, jangan buang masa. Zikir, baca Quran. Apa lagi kehidupan dunia? Satu laibun, yang kedua lahwun, yang ketiga wazinatun, perhiasan. Dunia ni macam perhiasan, kan? Kita tengok perhiasan menarik tak? Menarik. Tapi berapa lama kita tertarik dengan perhiasan? Kejap. Contohlah kita letak kat dinding, kan? Lepas tu lepas 5 tahun, boring tak? Boring. Tukar lain pula, kan? Itulah dunia. Tak ada benda yang kita tengok dan puas selama-lamanya. Berbeza dengan akhirat. Akhirat, kita duduk dalam akhirat, kita tengok tempat yang sama, kita takkan puas. Sebab itulah manusia suka berjalan, kan? Kenapa? Perhiasan. Sebab manusia ni cepat boring dengan satu tempat. Sebab dunia adalah macam perhiasan. Cuba duduk dalam rumah tak keluar setahun, apa jadi? Tepu, boring. Boleh jadi gila lah. Tengok dinding, tengok muka bini, tengok muka anak. Tapi dalam surga, kita duduk tempat lama, tempat yang sama setahun. Boring tak? Tak, sebab dia berubah-ubah. Dia berubah-ubah. Allah kata la yabghuna anha hiwala. Ahli surga tak nak pindah dah. Sebab tempat tu sentiasa berubah. Yalah, kalau anggur pun secara rasa lain-lain. Hemat. Yang tu yang Nabi masuk dalam kepala sahabat. Sahabat nak mati terus. Kalau boleh mati syahid, masa tu dia nak mati terus, walaupun dia budak. Yang baru kahwin pun, siapa nama dia? Sahabat yang baru kahwin. Bila Nabi isytihar perang, dia terus pergi berperang, tak sempat mandi. Baru kahwin, kan? Tapi sekarang baru kahwin, tak sempat nak solat. Siapa yang nama? Tak pernah dengar? Siapa nama? Yang pernah dengar ni apa? Bila dia malam tu dia kahwin, pagi besok Nabi isytihar perang, dia dalam keadaan berhadas besar. Jadi tak sempat mandi, terus dia pergi berperang. Dan malaikat mandikan jenazahnya malam pertama. Siapa tahu nama? Semua tak tahu? Selalu dengar ke satu? Dia mula dengan apa dah? Kuat sikit. Sempat Google ke ataupun? Alhamdulillah. Hanzalah.
Hanzalah. Hanzalah. Satu-satunya sahabat Nabi yang dimandikan jenazahnya oleh malaikat. Di perang Uhud, Ustaz. Kenapa? Baru kahwin, malam pertama. Kenapa pergi berjihad? Sebab dalam kepala dia akhirat jauh lebih baik pada isteri tu. Oh ustaz, pentingkan diri je. Tak. Dia isteri dia kalau beriman, dia jumpa balik tak? Jumpa. Okey. Jadi perumpamaan kehidupan dunia, satu la'ibun, yang kedua lahun, yang ketiga perhiasan, yang keempat tafakhur bainakum. Subhanallah. Saling berbangga antara kamu. Betul tak? Semua berlomba kerja dunia sebab nak berbangga dengan kawan-kawan, dengan jiran. Betul tak? Betul. Siapa yang rumah besar, siapa yang telefon canggih, siapa yang baju branded kan? Betul tak? Betul. Patutlah kalau dia duduk dalam hutang, dia pakai tak baju branded? Tak. Dia beli tak kereta mahal? Dia duduk sorang-sorang dalam hutan. Tak. Sebab apa? Tak lonting. Yang ke 1, 2, 3, 4. Yang kelima. Allah nak sebut ni. Wajib kamu tahu. Dunia sifat kelima apa dah? Wa takasuru fil amwali wal aulad. Saling takasur apa dah? Bangga. Ada dalam ayat alhaakumut takasur. Banyak. Takasur daripada banyak. Dunia juga ialah saling berlomba untuk dapat banyak amwal, harta dan anak. Orang dulu berlomba nak dapat banyak anak. Tapi sekarang berlomba harta dan berlomba untuk dapat anak yang hebat, berjaya. Betul kan? Keluar pagi balik petang nak banyakkan harta. Keluar pagi balik petang nak tonjolkan anaknya yang berjaya dan hebat. Itulah dunia. Kemudian Allah buat perumpamaan. Dunia ni macam apa? Kamasali seperti perumpamaan ghais. Ghais apa dia? Hujan. Allah nak suruh kita faham nilai dunia ni apa dia? Seperti hujan. A'jabal kufar, yang a'jabah menakjubkan. Kufar, dia terjemah apa kufar tu? Petani. Ada dua terjemahan. Satu petani. Yang kedua orang kafir. Dia kafir ni, makna kafir ialah menutupi. Dia fitrah dia beriman, tapi sebab dia kufur, dia menutupi fitrah dia. Ada persamaan dengan petani. Petani dia tutup apa? Tanah. Tutup benih. Kan benih dia korek, dia letak, lepas tu dia tutup. Sebab tu kufar ni ada dua makna. Satu, petani. Yang kedua, orang kafir. Jadi kehidupan dunia seperti turun air hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan, dan sampai menakjubkan, mengkagumkan siapa? Kalau orang kafir betul. Sebab yang biasa tertipu dengan dunia siapa? Orang kafir. Orang beriman tak tertipu. Orang beriman tak tertipu sebab dia tahu akhirat lebih baik. Jadi nabatu, tumbuhan-tumbuhan itu menakjubkan petani. Kan kita bila kita tanam tumbuh buah-buahan, pokok segar banyak, kita rasa apa? Kagum. Summa yahiju fatarau. Kemudian tumbuhan itu kering. Fatarahu musfarra. Lepas tu, lepas kering jadi warna kuning. Summa yakunu hutama. Lepas tu hancur. Apa yang Allah nak beritahu? Benda tu sia-sia sementara. Allah nak bagi dunia yang kamu dah kejar tu. Kamu seronok kan? Tapi seronok itu tak tahan lama. Macam orang tanam pokok, segar, seronok, ada buah. Dah bangga-bangga dah. Bangga. Lepas tu dah kering, lepas tu kuning. Bangga lagi tak dengan pokok tu? Tengok pun tak nak. Itulah dunia. Tapi kita ni, bila kita dah tua dah, kita dah rasa boring dengan dunia kan? Umur 80 kan? Anak cucu tak peduli pada kita, kita seorang. Orang ajak berjalan pun tak nak, betul tak? Pergi masjid je. Itu pun orang masjid tak apa layankan. Macam dia tengok tumbuhan yang asalnya segar tapi akhirnya mati. Itulah dunia. Kemudian Allah kata di akhirat azabun syadid. Dia tak berakhir di situ. Kalau kamu cinta dunia lebih daripada akhirat, kamu akan dapat azabun syadid. Tapi kalau kamu cinta
akhirat lebih pada dunia, kamu akan dapat apa? Wa maghfiratun, keampunan daripada Allah dan ridwan. Pilih, kamu nak apa? Nak azabun syadid ataupun nak maghfirah dan ridwan? Jelas. Kalau nak maghfirah, keampunan Allah dan redha Allah, kena jadikan akhirat matlamat. Tapi kalau kamu jadikan dunia sebagai matlamat, di akhirat azabun syadid. Kemudian last sekali Allah pesan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Terjemah, tidaklah kehidupan dunia itu, Allah cakap ni, Allah cipta dunia, Allah cipta kita, Allah bagi tahu, tidaklah kehidupan dunia kecuali mata', seronok. Dunia memang seronok, makan seronok, berjalan seronok, berkahwin seronok, naik kereta seronok. Tapi seronok tu gurur, menipu. Betul tak? Bukan telefon seronok, tapi menipu kita habis 1 jam. Kalau kita baca Quran 1 jam, dapat berapa banyak? Betul tak? Anak-anak tu kadang-kadang menipu kita. Galik main dengan anak-anak. Sampai solat kita pun lambat. Itulah sifat dunia.